Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, sebelum memulakan forum ini, saya ingin memperkenalkan diri dan ahli kumpulan saya. Saya sebagai moderator, iaitu Muhammad Izham bin Yaakob. Okay. Ahli saya yang pertama, Encik Izrian sebagai panel pertama dan ahli seterusnya adalah Encik Fadli sebagai panel yang kedua. Okay, Assalamualaikum kepada penonton dan ahli-ahli panel jemputan. Hari ini kita akan bincangkan isu berkenaan integriti dan rasuah. Dengan tajuk kita hari ini, rasuah keruntuhan integriti seorang jurutera. Okay, sebelum kita mulakan forum, ingin saya memperkenalkan ahli panel jemputan kita iaitu ahli panel yang pertama iaitu IR Encik Izrian sebagai jurutera di syarikat ABC Sdn Bhd, dan panel kedua kita ialah pengurus syarikat DBC Sdn Bhd, Encik Fadli. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel-panel kita yang sudi meluangkan masa bagi membincangkan isu tentang rasuah dan integriti adalah punca keruntuhan integriti seorang jurutera. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin bertanyakan soalan kepada IR kita berkenaan kejujuran, di mana di dalam integriti terdapat sifat kejujuran seseorang pekerja. Apakah pandangan IR terhadap kejujuran pada sebuah organisasi terhadap seorang jurutera seperti Tuan? Okay, dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada penonton. Okay, saya memperkenalkan diri. Saya Hizrian. Telah bertugas di syarikat ABC selama lebih kurang 15 tahun. Okay, bercakap berkenaan dengan persoalan yang telah diajukan kepada saya, iaitu perspektif seorang jurutera yang berkhidmat dengan sesebuah organisasi melalui sikap jujur. Okay. Yang pertama yang harus kita tahu adalah jujur merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupan. Antara sikap-sikap yang paling penting dalam khasiat diri manusia adalah kejujuran. Dan sebagai seorang pekerja juga, kita harus jujur sewaktu dalam melakukan tugas ataupun bekerja. Kesan daripada sifat kejujuran ini, ia akan melahirkan kepercayaan seseorang dan juga majikan. Dan perkara ini amat-amat penting dalam membina sahsiah diri terhadap diri kita. Okay. Bersikap jujur di dalam organisasi, misalnya bersikap jujur ketika menyatakan pendapat, melaporkan sebarang masalah ataupun insiden, menangani masalah, jujur dalam membuat penilaian prestasi dan sebagainya. Sebagai contoh yang boleh saya berikan, di dalam bahagian atau unit, antara unit yang terpenting dalam sebuah syarikat adalah bahagian kewangan. Katakanlah, okay, contoh, katakanlah juru audit sedang mengaudit kewangan syarikat ataupun akaun syarikat, dan beliau mendapati, di dalam siasatan beliau mendapati terdapat banyak penyelewengan dan penipuan. Tetapi disebabkan menginginkan wang ataupun ganjaran yang lebih, akhirnya beliau memanipulasi data penyelidikan tersebut. Kadang-kadang mungkin ia dipaksa oleh pihak atasan ataupun daripada pihak luar untuk bertindak sedemikian. Dan ini menyebabkan beliau tidak jujur dalam melakukan tugas beliau. Okay. Bagaimanapun, sekiranya berlaku ketidakjujuran di bahagian penyertaan dan penyelenggaraan, okay, sebagai contoh di bahagian saya, ketidakjujuran ini boleh menyebabkan ataupun mengakibatkan kemalangan jiwa yang amat dahsyat, dan juga ia boleh memberi impak kepada kewangan syarikat. Sebagai contoh, yang paling terkini, berita yang paling terkini yang kita dengar adalah kita dikejutkan dengan pelanggaran 2 unit LRT di Kuala Lumpur. Okay. Daripada perspektif saya, okay, sekiranya berlaku ketidakjujuran di dalam insiden ini, sebagai contoh pemandu
tidak mengamalkan sikap yang betul sewaktu memandu ataupun pihak penyelenggaraan sendiri tidak menjalankan pemeriksaan yang betul sewaktu kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan. Okay. Maka ia telah pun memberi satu pandangan yang amat negatif bukan sahaja pada orang perseorangan iaitu pelaku, malahan juga kepada semua pekerja yang terlibat dan juga syarikat, syarikat tersebut. Di dalam keadaan tertentu, kesan kejujuran boleh menjadi lebih pahit daripada kita berbohong. Di sini kita harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran dengan jujur, di mana bagi menjaga integriti kita sebagai seorang jurutera yang sedang berkhidmat di sebuah organisasi demi menjaga nama baik seorang jurutera dan juga demi menjaga nama baik sesebuah syarikat tersebut. Okay, itu sahaja dulu daripada saya, Tuan Moderator. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih dengan perkongsian Tuan. Suka saya mendengar ucapan Tuan berkenaan kesan kejujuran tu. Mungkin ia akan menjadi pahit ataupun mungkin akan jadi berat, susah untuk kita nak jujur. Mungkin kita akan kehilangan kawan kerja, kita dipulaukan di tempat kerja. Tapi kita kena itulah yang Tuan cakap tadi, kita kena kuat dan kena pastikan kejujuran tu mesti ada di setiap seorang pekerja. Okey, kita teruskan forum kita dengan soalan kedua kita kepada pengurus syarikat kita, Encik Fadli. Okey. Tentang proses pembelian ataupun perolehan dari sesebuah syarikat ataupun organisasi, sebagai contoh pembelian mesin, pembelian tools dan sebagainya. Okey, apa pendapat Tuan? Bagaimana kita untuk mengelakkan penipuan dalam proses pembelian tersebut untuk bagi syarikat Tuan? Okey, dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Fadli dari pengurus syarikat DVC Sdn Bhd. Berkenaan persoalan Tuan Moderator, bagaimana cara kita untuk mengelakkan penipuan dalam proses pembelian di dalam sebuah syarikat. Okey. Penipuan kalau kita dari segi kod etika ialah termasuk dalam salah satu kod etika iaitu dari ketika bermaksud kewajipan jurutera harus mengelakkan suatu perbuatan penipuan. Itu termaktub dalam setiap orang pekerja lah. Okey. Bagi persoalan ini, untuk syarikat kami memandang serius tentang sifat penipuan atau tentang sesuatu penipuan dalam proses pembelian atau perolehan. Ia akan memberi kesan besar terhadap syarikat. Bukan syarikat saya pun, mungkin syarikat kecil-kecil pun kadang-kadang ada, walaupun dia tipu dari segi penjualan. Okey, dari segi syarikat pula kita tengok daripada spesifikasi permohonan dan jumlah peruntukan yang dikeluarkan oleh syarikat. Syarikat kami juga mempunyai beberapa polisi di dalam kesalahan, ketidakpatuhan proses pembelian atau perolehan syarikat. Salah satunya adalah kesalahan memalsukan dokumen daripada supplier atau pembekal. Sebagai contoh, kita tengok syarikat atau firma
satu perunding yang telah memalsukan dokumen daripada supplier atau pembekal ini telah memasukkan atau meminda apa-apa catatan di dalam sijil perakuan pendaftaran, yang ini SSM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Jika ada sabit kesalahan, syarikat akan memberi surat amaran pembatalan pembelian dan kita akan senarai hitamkan kepada pembekal tersebut. Okey. Seterusnya kami juga menitik beratkan di dalam analisa pemilihan pembekal. Bagi kesempurnaan dokumen sebuah harga seperti kecukupan dari segi modal, SSM dia, sijil perakuan pendaftaran dia oleh Kementerian Kewangan. Jika ia dapati meragukan, kita akan biasanya akan mengeluarkan pembekal tersebut dari proses seterusnya. Jika tak ada masalah, kita akan seterusnya lah. Kita akan menerima seperti biasa. Okey. Untuk bahagian spesifikasi pula, pihak kami biasanya akan melantik jawatan kuasa bahagian teknikal, dari bahagian teknikal yang ini bahagian jutera, yang bekerja untuk memastikan, yang bertanggungjawab mana pembekal menawarkan kepada syarikat kita apa yang ditunjukkan dalam spesifikasi yang dipohon dah. Okey, dari seterusnya bagi untuk pihak pengurusan tertinggi pula akan membuat pilihan mengikut laporan sebuah harga yang telah disiap analisis daripada beberapa jawatan kuasa yang kita lantik. Yang saya sebutkan tadi adalah antara cara-cara syarikat kami untuk menangani isu penipuan dalam pembelian atau perolehan syarikat. Mungkin syarikat lain cara dia, tapi apa yang saya terangkan tadi atau syarikat kami buat adalah beginilah cara dia untuk mengurangkan atau mengelakkan dari segi penipuan dalam pembelian atau perolehan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan di atas perkongsian Tuan tentang cara syarikat Tuan mengelakkan penipuan dalam proses pembelian ataupun perolehan syarikat. Okey, untuk soalan saya seterusnya, panel pertama kita. Okey, bagaimana kita untuk mengetahui ataupun mengesan maklumat yang diberikan pembekal itu adalah palsu ataupun telah diolah ataupun dan maklumat tidak jelas, mungkin terdapat kecurigaan dalam dokumentasi ataupun persijilan. Bagaimana pendapat IR ataupun pengalaman IR dalam proses pembelian ataupun perolehan bagi meneliti untuk bahagian spesifikasi? Bagaimana cara Tuan mengesan kejelasan tersebut? Okay, dipersilakan. Terima kasih Tuan Director. Pertama sekali saya amat bersetuju dengan untuk penelitian yang kedua berkaitan dengan perolehan. Okay. Saya amat bersetuju dengan pandangan beliau dan apa yang telah beliau di syarikat beliau terapkan mengelakkan penipuan. Dari pengalaman saya, okey, berkenaan dengan isu yang sama juga, di melalui pengalaman saya kami menitik beratkan dalam bidang spesifikasi teknikal. Okay, cara bagaimana kami untuk mengesan keculasan ini ataupun penipuan ini, iaitu dengan kami memecahkan kepada dua peringkat. Pada peringkat yang pertama, di dalam analisa dokumentasi ataupun maklumat yang telah diberi kepada kami akan melihat melalui pengalaman kerja dalam sewaktu hendak menjalankan kerja-kerja di tempat kami.
okey, atau pengalaman ataupun latar belakang sesebuah syarikat yang ingin menjalankan ataupun yang telah diberikan award daripada syarikat kepada submoderator ini. Selain itu juga kami akan melihat katalog ataupun sebarang dokumen sampingan yang disertakan, dan yang paling utama adalah surat lantikan, yang mana surat lantikan ini menyatakan ia adalah wakil syarikat kontraktor yang telah dilantik oleh syarikat kami dan boleh menjalankan kerja di syarikat kami. Bermaksud surat lantikan ini adalah valid dan ia mestilah disahkan oleh pihak tertinggi syarikat kami. Seterusnya untuk peringkat yang kedua, kami amat menitik beratkan berkenaan dengan pematuhan spesifikasi permohonan seperti contoh brand, saiz, jumlah kuantiti dan sebagainya. Seterusnya kami akan membuat kajian pasaran terlebih dahulu bagi mendapatkan harga pasaran yang sebenar supaya kami dapat menentukan harga anggaran di pasaran dan apa yang kami perolehi daripada dokumen tender tersebut. Dengan ini kami boleh mengetahui ataupun kebolehupayahan pasaran terhadap barang yang telah kami order, dan di samping itu juga kami dapat mengelakkan dan kerugian yang amat besar ke atas syarikat. Di dalam proses kedua-dua peringkat tersebut, jika kami mendapati penipuan di dalam perolehan tersebut, kita boleh mengenal pasti dan mengesan penipuan tersebut pada peringkat awal. Okay. Kami juga akan membuat analisa teknikal seperti melihat spesifikasi peralatan, produk ataupun mesin dan dokumentasi yang perlu disertakan. Di sini kita akan dapat melihat di mana syarikat itu mempunyai pengalaman yang betul-betul mempunyai pengalaman di dalam bidang yang dipohon ataupun tidak. Okay. Wakil syarikat yang sah ataupun tidak dan harga tawaran yang diberikan tu adalah terlalu tinggi melebihi nilai pasaran ataupun terlalu rendah sehingga tidak munasabah. Dan ini akan memberi informasi kepada kami tentang penipuan sebuah harga tersebut. Ini adalah pengalaman yang saya ada selama saya bertugas di syarikat ini di dalam portfolio syarikat. Kaedah ini juga boleh dijadikan contoh untuk mana-mana syarikat lain di dalam proses perolehan bagi kita mengesan penipuan daripada pihak pemekan. Itu saja Tuan Moderator. Sekian. Terima kasih di atas perkongsian pengalaman IR. Dia juga memberi cadangan untuk syarikat lain untuk menggunakan kaedah tersebut, di mana kaedah analisa sebut spesifikasi itu mempunyai beberapa peringkat. Bukan kata spesifikasi juga, tapi dengan mendapatkan harga pasaran supaya kita tidak rugi ataupun projek itu tak dapat jalankan sebab terlampau rendah dia memberikan harga yang rendah syarikat tersebut. Okey, terima kasih Encik. Okey, Encik Fadli, tadi kebanyakan kita bincangkan mengenai penipuan syarikat pembekal kepada syarikat kita sendirilah ataupun syarikat yang kita kerja. Okey, yang ingin dibincangkan mengenai adalah kebocoran maklumat syarikat oleh orang dalam ataupun pekerja ataupun staf sendiri daripada syarikat tuan sendiri ataupun syarikat lain lah. Maksudnya ada pembohongan dalam tersebut, dalam syarikat tersebut. Apakah pendapat Datuk mengenai isu ni? Silakan. Terima kasih. Persoalan mengenai kebocoran maklumat syarikat oleh pekerja biasanya berlaku pada orang dalam lah.
Pada pendapat saya, ini berkenaan mengenai integriti. Integriti dan kejujuran seseorang pekerja terhadap kepada terhadap majikannya itu sendiri. Okey. Apa itu apa yang kita bincangkan pada awal-awal persoalan tadi? Ia menitik beratkan tentang kepercayaan, bercakap benar, walaupun banyak cabarannya. Di sini syarikat juga memainkan peranan penting dalam kebajikan kepada pekerjanya, serta menekankan pengetahuan dalam aspek integriti dan rasuah. Pihak syarikat perlu mengurangkan faktor-faktor berlakunya gejala rasuah yang akan menghancurkan masa depan sesebuah masyarakat tu sendiri serta perasuah. Seperti yang syarikat yang saya lakukan setakat ni, bagi mengelakkan kebocoran maklumat sekarang daripada teknologi yang ada, kita telah block dari sistem IT untuk daripada keluar melalui satu sistem yang akan ditapis oleh sistem IT kita. Jadi kat situ kita akan menapis agar kebocoran maklumat syarikat tidak dapat diketahui oleh syarikat lain atau dijual. Itu yang kita buat pada syarikat saya lah. Okey. Setakat ini pendapat saya terangkan. Jadi sampai situ saja saya punya pendapat. Terima kasih. Okey, terima kasih di atas pendapat ataupun perbincangan yang Encik Fadli dapat. Okey, dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ni, kita akan boleh juga dapat mengelakkan kejujuran, ketulusan ataupun keculasan pekerja yang kita ada, bagi memastikan pekerja itu dalam keadaan yang berkualiti lah. Okey, untuk soalan kita yang terakhir, saya meminta IR kita untuk membincangkan ia tentang kesan-kesan jika berlakunya rasuah ataupun dah didapati bersalah, yang mana kita memfokuskan tentang hilangnya kepercayaan terhadap perasuah. Okey, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Kita sedia maklum tentang kesan-kesan terhadap rasuah ini. Saya rasa kerajaan juga amat turut bimbang terhadap gejala rasuah ini. Okey, antara yang sedia maklum, okey, kesan daripada rasuah yang utama adalah akan dimasukkan ke penjara selama tempoh beberapa tahun yang telah diputuskan oleh mahkamah. Tetapi kita memfokuskan tentang hilangnya kepercayaan terhadap pesalah. Ia bukan sahaja kita akan kehilangan kepercayaan daripada majikan, ia juga akan menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada pegawai atasan kita dan juga rakan-rakan kerja kita di samping kita. Kehilangan kepercayaan ini akan turut memberi kesan yang amat negatif kepada institusi kekeluargaan. Sebagai contoh, sekiranya pelaku melakukan rasuah, si perasuah ini akan memberi kesan negatif kepada isteri beliau, anak-anak beliau, kedua ibu bapa beliau, okey, yang mana ia memberi kesan terhadap masyarakat, daripada masyarakat kepada keluarga tersebut. Okey, ada antara isu yang kita boleh anggapkan sebagai teruk sehingga institusi kekeluargaan itu runtuh. Okey, ada antara pelaku ini sehingga bercerai dan sebagainya.
Manakala kita ataupun orang-orang di sekeliling kita dia akan merasa malu dengan masyarakat luar yang mana ia telah pun memberi kesan terhadap perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kita walaupun tidak melakukannya tapi ahli keluarga kita melakukannya, kita akan dipulaukan dan dikeji dan sebagainya. Okay. Rasuah akan memberikan kesan selama ianya berlaku. Ia akan memberikan penyesalan yang berpanjangan dalam umur hidup kita. Jika anda terdetik ataupun ada terdetik untuk mengambil rasuah, kita haruslah renung-renungkan dulu kesan-kesannya. Semoga dengan renungan yang kita buat di peringkat awal ini, kita dapat elakkan diri kita daripada terjebak dengan amalan rasuah. Okay. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel-panel kita dengan perkongsian dan perbincangan yang padat tentang rasuah dan integriti ini. Okay, terima kasih sekali lagi diucapkan. Dengan ini saya membuat kesimpulan dari apa yang dibincangkan oleh panel-panel hebat kita, yang mana rasuah ini bukan saja merosakkan integriti seorang pekerja ataupun staf ataupun ketua ataupun pengurus sekalipun. Tetapi ia akan merosakkan keseluruhan hidup kita. Seperti dalam keluarga kita akan ada perceraian ataupun dengan masyarakat lain kita akan dipulaukan. Rasuah ini bukan saja memberi kesan kepada syarikat tetapi pada negara juga. Kenaan rasuah ini akan merosakkan, meruntuhkan sebuah negara. Betapa jahatnya rasuah ni. Jadi haruslah kita menjauhkan diri kita daripada keadaan ataupun terjerumus dalam rasuah ini untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan juga akhirat nanti. InsyaAllah. Okay, terima kasih diucapkan kepada panel-panel dan juga penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.